Jadi kadang-kadang kita tidak sedar, kita memang tidak melakukan maksiat, tapi kita memberi pujian kepada orang yang melakukan maksiat. Jadi kita soalannya sebahagian daripada mereka, walaupun sekadar like, walaupun sekadar love, kita kata kita tak cakap apa-apa, semua itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sebab itu para jemaah, para muslimah yang saya sayang, yang saya cinta kepada Allah, beradanya kita pada saat ini sehingga hari ini boleh solat, boleh kuat puasa, buat ibadah, makan kenyang, tidur lena dan sebagainya, semua ini hanyalah kerana rahmat Allah, belah kasihan Allah. Dan mudah-mudahan kerana belah kasihan dan rahmat Allah inilah akhirnya Allah kesian pada kita, Allah bagi rahmat kita, akhirnya Allah memanggil masuk nama-nama kita ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Orang yang banyak menyebut nama Allah di atas muka bumi, maksudnya ketika dia hidup, suatu hari nanti Allah akan memanggil namanya. Masya Allah. Dan ini di antara zikir kita pada pagi ini, walaupun mungkin mulut kita diam, tetapi zikir ni kan ada 3. Yang pertama pada lidah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi sikit, zikir pada hati, lidah dan hati turut berzikir. Bila sebut subhanallah, maha suci Allah, kita sedang menyucikan Allah daripada semua kesyirikan. Bila sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hati kita pun turut membayangkan betapa banyaknya nikmat Allah. Bila sebut Allahu akbar, Allah maha besar, sedang membesarkan Allah, masalah kita jadi kecil. Bila sebut Allahu akbar, suami aku kecil je ya Allah. Yang duk besar-besarkan suami, bukan saya kata tak boleh hormat suami, itu jalan ke syurga kena hormat suami. Tapi ramai mana isteri-isteri ini jadi hamba pada suami, bukan hamba kepada Allah. Jadi hamba kepada emosi, bukan hamba kepada Allah. Jadi hamba kepada anak, kepada cucu, bukan hamba kepada Allah. Hamba kepada bos dan sebagainya, bukan hamba kepada Allah. Ini ada maksud dia lah, tapi itu secara umum. Nak sebutnya kadang-kadang kita mentaati, kita buat sesuatu walaupun yang Allah larang, sebab kita menjadi hamba kepada sesama manusia. Nauzubillah min zalik. Hamba jadi hiburan kepada hiburan ramai mana hari ini. Wanita ramai mana jadi hamba kepada fashion, hamba kepada berhias-hias, hamba kepada makanan. Tak habis-habis. Sebab nak sediakan makanan yang istimewa, sebab makan tu makan masa yang lama, nak ngemah pun lama. Habis masa dengan bab makanan saja, lepas tu penat untuk buat ibadah. Baca Quran, setengah muka surat dah mengantuk, sebab penat dalam memperhambakan kepada hal-hal urusan dunia. Contohnya lah, subhanallah, bila kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hati kita menghimpun. Bila sebut Allahu akbar, Allah yang maha besar, masalah kita jadi kecil sebab kita membesarkan Allah. Semua jadi kecil sebab nampak Allah lah segala-galanya. Sebab itu orang yang hatinya ada Allah, itulah erti kebahagiaan yang sebenar. Masalah apa pun bila dalam hati ada Allah, semuanya dia ada. Tapi kalau dia ada semuanya, suami yang baik, harta yang baik, rumah yang baik, kereta yang baik, dalam hati tak ada Allah, dialah miskin semiskinnya, dia kehilangan semuanya walaupun nampak dia memiliki. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi apa yang Ustazah ni nak cakap ni kan, apa yang nak disampaikan ni, Masya Allah, hakikatnya kita takkan boleh masuk syurga Allah dengan apa yang kita ada sekarang, apa yang kita buat, dengan amal soleh kita. Tetapi kita hanya mampu masuk syurga Allah dengan rahmat, dengan belah kasihan daripada Allah. Jadi pada pagi ini saya nak share beberapa amalan ataupun beberapa perkara yang perlu kita bagi tumpuan, yang mana bila kita melakukannya, kita dapat rahmat Allah, kita dapat belah kasihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehlah kalau nak tulis tajuknya ataupun tajuk kecilnya ialah orang yang pertama masuk syurga Allah adalah fakir miskin. Saya bawakan, saya ada baca satu kitab. Kitab ni tajuk dia Destinasi Akhir, syurga ataupun neraka. Til jannah or jahannam. Sama ada jannah syurga ataupun jahannam, the final destination. Kita tahu hidup di dunia ni adalah satu perjalanan, dan kita jangan leka. Sebab apa? Tempat tujuan utama kita adalah akhirat. Dan kita kena fokus, kita kena isi istiqamah, sentiasa fokus kepada destinasi akhir kita adalah syurga.
Jadi bila kita fokus, ya Allah, destinasi aku adalah syurga, matlamat aku adalah syurga. Siapa yang jelas tentang matlamat hidup dia, nak dapat redha Allah, nak dapat syurga Allah, setiap hari yang dia lalui mesti ada perancangan, buat ni datangkan redha Allah ke tidak, buat ni ada pahala ke tidak. Subhanallah. Tadi tu tak habis tu saya sebut tadi tu. Mula-mula zikir dengan lidah, kemudian dengan hati, kemudian zikir yang sempurna bil jawarih, iaitu dengan anggota badan. Sekarang kita sedang berada di taman syurga Allah, di majlis ilmu Allah, di rumah Allah. Seluruh anggota badan kita sedang zikrullah. Tangan kita, mata kita, hidung kita, telinga kita, kaki, semuanya sedang berdiam di majlis ilmu Allah, di rumah Allah. Semua anggota badan dapat bahagian pahala. Subhanallah. Jadi kalau kita tengah bawa kereta contohnya, kita zikir astagfirullah, astagfirullah, tapi tubuh badan kita tak turut berzikir sebab kita sedang melakukan perkara lain. Tapi bila dalam majlis ilmu, ia menjadikan kita zikrullah. Seluruh anggota badan kita sedang mengingati Allah. Seluruh anggota badan kita sedang memuji Allah walaupun hanya lidah. Masya Allah. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda dalam kitab Penawar Bagi Hati, ini kitab tasawuf ya. Setiap pagi seluruh anggota badan akan mengadu perihal lidah. Kita tak dengar lah, kalau dengar memang tak keluar rumah lah kita. Setiap pagi anggota badan, tangan, kaki, mata, telinga akan mengadu perihal lidah. Sama ada dia mengadu hal kebaikan ataupun keburukan. Ibaratnya, umpamanya beginilah. Ya Allah, sebab lidah aku jadi celaka. Ya Allah, sebab lidahlah kaki jadi celaka. Maksudnya tubuh badan ni setiap pagi dia akan mengadu perihal lidah. Sebab apa? Memang betul lah pepatah, sebab lidah badan binasa. Dan Nabi pernah ditanya oleh sahabat, apakah perkara yang menjadi penyebab utama yang paling ramai menjahanamkan manusia masuk ke neraka jahanam? Nabi keluarkan lidah. Nabi keluarkan lidah, Nabi tunjuk ini. Jagalah ini. Siapa yang boleh jaga lidah, maka selamat dia daripada api neraka. Dan yang jadi penyebab utama ramainya dalam neraka Allah, na'udzubillah, adalah disebabkan lidah. Tapi hari ni tak semestinya lidah ya. Kadang jari ni berkata-kata, termasuk lidah lah tu. Tulisan kita dalam WhatsApp, tulisan kita dalam Facebook dan sebagainya. Subhanallah. Jadi kadang-kadang kita tidak sedar, kita memang tidak melakukan maksiat, tapi kita memberi pujian kepada orang yang melakukan maksiat. Jadi kita soalannya sebahagian daripada mereka, walaupun sekadar like, walaupun sekadar love, kita kata kita tak cakap apa-apa. Semua itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sebab itu para jemaah, para muslimah yang saya sayang, yang saya cinta kepada Allah, beradanya kita pada saat ini sehingga hari ini boleh solat, boleh kuat puasa, buat ibadah, makan kenyang, tidur lena dan sebagainya, semua ini hanyalah kerana rahmat Allah, belah kasihan Allah. Dan mudah-mudahan kerana belah kasihan dan rahmat Allah inilah akhirnya Allah kesian pada kita. Allah bagi rahmat kita. Akhirnya Allah memanggil masuk nama-nama kita ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Orang yang banyak menyebut nama Allah di atas muka bumi, maksudnya ketika dia hidup, suatu hari nanti Allah akan memanggil namanya. Masya Allah. Dan ini di antara zikir kita pada pagi ini. Walaupun mungkin mulut kita diam, tetapi zikir ni kan ada 3. Yang pertama pada lidah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi sikit, zikir pada hati. Lidah dan hati, hati turut berzikir. Bila sebut subhanallah, maha suci Allah, kita sedang menyucikan Allah daripada semua kesyirikan. Bila sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hati kita pun turut membayangkan betapa banyaknya nikmat Allah. Bila sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sedang membesarkan Allah, masalah kita jadi kecil. Bila sebut Allahu Akbar, suami aku kecil je ya Allah. Yang duk besar-besarkan suami, bukan saya kata tak boleh hormat suami, itu jalan ke syurga kena hormat suami. Tapi ramai mana isteri-isteri ini jadi hamba pada suami, bukan hamba kepada Allah. Jadi hamba kepada emosi, bukan hamba kepada Allah. Jadi hamba kepada anak, kepada cucu, bukan hamba kepada Allah. Hamba kepada bos dan sebagainya, bukan hamba kepada Allah. Ini ada maksud dia lah, tapi itu secara umum.
Nak sebutnya kadang-kadang kita mentaati, kita buat sesuatu walaupun yang Allah larang, sebab kita menjadi hamba kepada sesama manusia. Nauzubillah min zalik. Hamba jadi hiburan kepada hiburan ramai mana hari ni. Wanita ramai mana jadi hamba kepada fashion, hamba kepada berhias-hias, hamba kepada makanan. Tak habis-habis. Sebab nak sediakan makanan yang istimewa, sebab makan tu makan masa yang lama, nak ngemah pun lama. Habis masa dengan bab makanan saja, lepas tu penat untuk buat ibadah. Baca Quran setengah muka surat dah mengantuk, sebab penat dalam memperhambakan kepada hal-hal urusan dunia. Contohnya lah, subhanallah, bila kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hati kita menghimpun. Bila sebut Allahu Akbar, Allah yang maha besar, masalah kita jadi kecil sebab kita membesarkan Allah. Semua jadi kecil sebab nampak Allah lah segala-galanya. Sebab itu orang yang hatinya ada Allah, itulah erti kebahagiaan yang sebenar. Masalah apa pun bila dalam hati ada Allah, semuanya dia ada. Tapi kalau dia ada semuanya, suami yang baik, harta yang baik, rumah yang baik, kereta yang baik, dalam hati tak ada Allah, dialah miskin semiskinnya, dia kehilangan semuanya walaupun nampak dia memiliki. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi apa yang Ustazah ni nak cakap ni kan, apa yang nak disampaikan ni, Masya Allah, hakikatnya kita takkan boleh masuk syurga Allah dengan apa yang kita ada sekarang, apa yang kita buat, dengan amal soleh kita. Tetapi kita hanya mampu masuk syurga Allah dengan rahmat, dengan belas kasihan daripada Allah. Jadi pada pagi ini saya nak share beberapa amalan ataupun beberapa perkara yang perlu kita bagi tumpuan, yang mana bila kita melakukannya, kita dapat rahmat Allah, kita dapat belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehlah kalau nak tulis tajuknya ataupun tajuk kecilnya ialah, orang yang pertama masuk syurga Allah adalah fakir miskin. Saya bawakan, saya ada baca satu kitab. Kitab ni tajuk dia Destinasi Akhir, Syurga ataupun Neraka. Til Jannah or Jahannam. Sama ada Jannah syurga ataupun Jahannam, the final destination. Kita tahu hidup di dunia ni adalah satu perjalanan, dan kita jangan leka. Sebab apa? Tempat tujuan utama kita adalah akhirat. Dan kita kena fokus, kita kena isi koma, sentiasa fokus kepada destinasi akhir kita adalah syurga. Jadi bila kita fokus, ya Allah, destinasi aku adalah syurga, matlamat aku adalah syurga. Siapa yang jelas tentang matlamat hidup dia, nak dapat redha Allah, nak dapat syurga Allah, setiap hari yang dia lalui mesti ada perancangan, buat ni datangkan redha Allah ke tidak, buat ni ada pahala ke tidak. Subhanallah. Tadi tu tak habis tu saya sebut tadi tu. Mula-mula zikir dengan lidah, kemudian dengan hati, kemudian zikir yang sempurna bil jawarih, iaitu dengan anggota badan. Sekarang kita sedang berada di taman syurga Allah, di majlis ilmu Allah, di rumah Allah. Seluruh anggota badan kita sedang zikrullah. Tangan kita, mata kita, hidung kita, telinga kita, kaki, semuanya sedang berdiam di majlis ilmu Allah, di rumah Allah. Semua anggota badan dapat bahagian pahala. Subhanallah. Jadi kalau kita tengah bawa kereta contohnya, kita zikir astagfirullah, astagfirullah, tapi tubuh badan kita tak turut berzikir sebab kita sedang melakukan perkara lain. Tapi bila dalam majlis ilmu, ia menjadikan kita zikrullah. Seluruh anggota badan kita sedang mengingati Allah, seluruh anggota badan kita sedang memuji Allah, walaupun hanya lidah. Masya Allah. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda dalam kitab Penawar Bagi Hati, ini kitab tasawuf ya. Setiap pagi seluruh anggota badan akan mengadu perihal lidah. Kita tak dengar lah, kalau dengar memang tak keluar rumah lah kita. Setiap pagi anggota badan, tangan, kaki, mata, telinga akan mengadu perihal lidah. Sama ada dia mengadu hal kebaikan ataupun keburukan. Ibaratnya, umpamanya beginilah. Ya Allah, sebab lidah aku jadi celaka. Ya Allah, sebab lidahlah kaki jadi celaka. Maksudnya tubuh badan ni setiap pagi dia akan mengadu perihal lidah. Sebab apa? Memang betul lah pepatah, sebab lidah badan binasa. Dan Nabi pernah ditanya oleh sahabat, apakah perkara yang menjadi penyebab utama yang paling ramai menjahanamkan manusia masuk ke neraka jahanam? Nabi keluarkan lidah. Nabi keluarkan lidah, Nabi tunjuk ini.
Jagalah ini. Siapa yang boleh jaga lidah, maka selamat dia daripada api neraka. Dan yang jadi penyebab utama ramainya dalam neraka Allah, na'udzubillah, adalah disebabkan lidah. Tapi hari ni tak semestinya lidah ya. Kadang jari ni berkata-kata, termasuk lidah lah tu. Tulisan kita dalam WhatsApp, tulisan kita dalam Facebook dan sebagainya. Subhanallah.